Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi kita bersama Ustazah Adura untuk mempelajari pelajaran 13 bidang akidah panduan daripada Allah. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 81 hingga 88. Sebelum kita teruskan, seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu apakah objektif pelajaran yang boleh anak-anak capai. Baik, untuk pelajaran panduan daripada Allah ini diharapkan pelajar-pelajar di akhir pembelajaran dapat menyatakan maksud beriman kepada kitab Allah, nama-nama kitab dan penerimanya, suhuf dan penerimanya, keistimewaan Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan dan juga hikmah beriman kepada Al-Quran. Maksud beriman kepada kitab Allah itu ialah kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Jadi apa tu kitab dan apa tu suhuf, kepada siapa diturunkan kitab dan suhuf ini? Mari kita belajar. Dalil nakli beriman kepada kitab boleh dilihat dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksud ayat, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan 4 kitab kepada para Rasul, iaitu yang pertama ialah kitab Zabur, iaitu diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Syriani. Kemudian diikuti dengan Taurat, iaitu kepada Nabi Musa AS dalam Ibrani. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Ibrani. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Allah juga telah menurunkan suhuf kepada sesetengah Rasul dan Nabi untuk panduan hidup pada masa tersebut. Suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Baik, suhuf diturunkan kepada Nabi Musa AS sebanyak 10 bilangan suhuf. Nabi Ibrahim diturunkan 10 bilangan suhuf. Nabi Idris diturunkan 30 dan Nabi Syis diturunkan 50. Kalau tadi saya dah jelaskan tentang terdapat 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Al-Quran adalah yang paling teristimewa. Kerana apa? Kerana yang pertamanya, kerandungan Al-Quran itu sendiri lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat seperti akidah, fiqh, muamalat dan sebagainya. Yang kedua ialah terpelihara sehingga kiamat. Allah menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran ini. Dan yang ketiga ialah Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu, iaitu Al-Quran dia memutuskan ataupun dia menghapuskan apa yang telah ada dalam kitab-kitab terdahulu tu. Jadi kita kena guna pakai apa yang ada dalam Al-Quran. Baik, apakah tujuan Al-Quran diturunkan? Yang pertama ialah sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Yang kedua ialah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ialah sebagai mukjizat kepada Rasulullah SAW.
Kita lihat pula penemuan sains dalam Al-Quran. Kajian tentang proses kejadian manusia oleh sains adalah bertepatan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam proses sains menunjukkan bahawa terdapatnya yang pertama adalah nutfah, yang kedua alaqah, mudghah, izham lahma, dan kemudian yang barulah janin ditiup oleh roh. Begitulah yang terdapat dalam firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami balut dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah pencipta yang paling baik. Begitu juga dalam penemuan sains tentang kulit manusia. Penemuan sains mendapati bahawa medium rasa sakit terletak pada kulit manusia. Jadi kalau kita lihat, ianya adalah bertepatan dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 156. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Kita lihat pula apakah hikmah atau kelebihan beriman kepada Al-Quran. Yang pertama ialah dapat meningkatkan keyakinan pada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah mengutuskan Nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Yang kedua ialah dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta. Kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh. Yang ketiga ialah dapat membentuk masyarakat yang berpribadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kepada kebaikan. Yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Dan yang keenam, negara aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang makruf dan menjauhi perbuatan mungkar. Kesimpulannya, anak-anak, kalau kita beriman pada Al-Quran, kita yakin dengan Al-Quran, insya-Allah ia akan membentuk diri kita berpribadi mulia dan sentiasa positif dalam kehidupan, insya-Allah. Di sini juga Ustazah ada sediakan satu latihan kebat untuk anak-anak cuba menjawabnya. Okey, Allah SWT yang bersifat Maha Penyayang telah menurunkan Al-Quran untuk panduan manusia menjalankan kehidupan. Ramalkan perkara yang akan terjadi kepada manusia jika Allah SWT tidak menurunkan kitab kepada para rasul. Baik, anak-anak cuba jawab ya. Baik, itu saja daripada Ustazah untuk pembelajaran kita kali ini. Sehingga bertemu lagi di lain kali, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.